Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi nikmat dia, allamahul bayan. Ini yang binatang tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar. Sekarang dua sekali yang ajar. Allah Subhanahu Wa Taala ajar Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia bertutur, berbicara, memberi dan menerima kenyataan. Di sini telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Macam juga ada terjemahannya. Tengok terjemahan Indonesia. Indonesia pula dia terjemahkan allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Okey. Simple je Indonesia punya terjemah. Kalau Melayunya, ialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Panjang. Indonesia, mengajarnya pandai berbicara. Indonesia punya terjemahan ini diikut kepada bahasa Arab dia. Allama, mengajar, dia bayan, pandai berbicara, bertutur. Dia bayan ini, dia boleh express diri dia. Manusia ni, dia boleh express diri dia dengan perkataan saja. Dengan perkataan saja kita dengar saja. Kita kadang tak perlu lihat siapa khatib tu. Kalau khatib yang bagus, yang berkhutbah tu, kita boleh menangis kalau dengar khutbah dia. Ada tak orang menangis bila dengar khutbah? Ada. Tempat lain lah ke tempat kita. Orang menangis. Tempat kita sofa lah. Sepanjang saya duduk di sini belum nampak orang menangis. Pernah di Singapura tu, khatib dia khutbah menangis dalam masjid tu, nangis orang. Kita tengok, subhanallah, tengok punya khutbah dia sampai boleh menitis air mata, orang boleh menangis. Jadi kalau nak menangisnya khutbah, biasanya di tempat-tempat lain itu boleh menangis bila mendengar khutbah. Jadi dengan mendengar saja khutbah, dengar saja khutbah, tak tengok muka khatib aja, dia boleh menangis. Gitu ya. Kita di sini kita melihat efektifnya perbicaraan manusia ni. Dulu saya suka buat contoh bola. Dulu zaman yang tak ada TV, kita tengok bola macam mana kalau ada final. Tak tahu lah tuan-tuan yang ramai yang hidup masa radio punya bola tu. Macam mana kita tengok kita tengok bola? Ada TV? Tak ada. Radio je. Dan Fendi bawa Fendi gini, Fendi amat ni. Semua je. Kita dengar je berdebar-debar gitu. Berdebar-debar. Allah Akbar. Kita tengok dengan cakap je. Dengan cakap je satu negara kita cakap, satu negeri berdebar-debar dengan kata-kata je. Padahal tak ada visual pun, tak ada tengok. Mana ada bola, mana ada TV, mana ada apa. Dengan radio saja. Itu kita nak cakap kuatnya manusia ni. Allah beri dia kepandaian untuk bertutur, untuk berbicara, dan boleh menawan hati manusia. Sebab itu first kali bila Rasulullah SAW di Mekah tu, mereka tuduh Rasulullah SAW sihir, ahli sihir. Kenapa ahli sihir? Dengan tutur kata dia aja orang berubah. Boleh ikut dia, boleh tinggalkan berhala-berhala, penyembahan berhala, berpecah keluarga, antara anak dengan bapa, isteri dengan suami berpisah kerana kata-kata Rasulullah SAW. Dipanggil sihir begitu, sihir. Dan sebab itu Rasulullah cakap di antara sihir adalah perbicaraan. Di antara sihir ini adalah perbicaraan. Kita melihat di sini mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai sihir kerana apa yang Rasulullah SAW baca adalah Al-Quran. Al-Quran, dan dia menawan hati manusia. Jadi manusia ni sebenarnya dengan dia mendengar saja. Al-Quran ni dia tidak kita perlu melihat, kita mendengar saja Al-Quran kita mendengar saja, kita boleh tersentuh dengan Al-Quran. Hanya setakat dengan mendengar Al-Quran dibacakan, kita dah boleh dengan emosi kita boleh berubah. Kalau imam baca dalam solat kan,
Masya-Allah. Kalau kita baca surah-surah yang panjang, belakang orang emosi dia berdebar-debar. Ada satu kali Rasulullah SAW baca surah Tur. Sahabat ni bukan sahabat, ni orang kafir ni. Sebelum dia masuk Islam lagi, dia dengar, dia akan macam hati aku melayang juga. Hati aku melayang bila dengar Rasulullah SAW baca, begitu kuatnya kita juga. Jadi ni kita kata perbicaraan, pandai berbicara manusia. Kemudian ada manusia, ini saya buat tafsir Numan Ali Khan, dia kan ada manusia ni dia tak cukup dengan mendengar, terutamanya mendengar Al-Quran, mendengar orang berbicara. Dia nak lebih daripada tu. Dia nak tengok, aku tak nampak pun, aku tak lihat pun. Dia betul kan? Dia dengar je, kita cakap dengan dia, aku tak nampak. Kalau kita cerita dengan dia kejadian macam gini, aku tak nampak, aku tak percaya. Mana aku percaya, aku tak. Jadi dia nak lihat. Dia nak lihat baru dia nak percaya. Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada benda yang paling besar sekali yang dia boleh lihat. Asy-syamsu wal qamar. Bulan, matahari dan bulan. Pergi lihat matahari dan bulan. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita tiga nikmat ni. Al-Quran, penciptaan manusia dengan bayan. Kalau dia tak boleh menerima lagi, pergi lihat kepada bulan, matahari dan bulan bihusban, yang beredar ikut husban. Husban ini perhitungan yang tertentu, sehingga sekarang manusia boleh tahu bila matahari terbit, bila matahari terbenam, bila bulan masuk bulan baru, bila masuk Ramadan, bila masuk ini, dengan ikut perkiraan peredaran mereka ni precise lah, kita kata tepat sangat dia punya perkiraan itu. Dia bukan kira, manusia bukan kira dengan dia punya alat ke macam itu. Dia kira mengikut peredaran bulan dan matahari ni. Ikut daripada ni dia boleh come out dengan, masya-Allah, kita tengok pukul berapa masuk waktu Zuhur, pukul berapa masuk waktu ini, semua itu bulan. Kemudian bulan itu matahari, bulan pula bila masuk bulan ini, bila masuk bulan ini, dia dah tahu. Allahu Akbar. Jadi kalau tak boleh mendengar, pergi lihat matahari dan bulan bihusban, yang tepat menurut perhitungan dia. Kemudian tambah lagi wan najmu wasyajaru yasjudan. Najm ini biasa kita dah selesai surah An-Najm. Najm ni biasa ni adalah bintang, diterjemahkan kepada najmun. Kalau kita belajar bahasa Arab, ma hadza najmun. Najmun ni apa? Bintang. Tapi diterjemahkan ada tumbuhan yang melata, yang tak ada dahan, tumbuhan yang melata, itu najmu. Ini dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia unik sikit. Satu perkataan itu ada berbagai pengertian. Satu najmu di sini kebanyakan ulama tafsir adalah tumbuhan yang melata. Wasyajaru ni adalah pokok-pokok atau pohon yang ada batang. Yang kalau najmu ni yang tak ada batang, yang melata lah. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka yasjudan, masing-masing sujud. Sujud di sini kata ulama tunduk mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok-pokok ni semua dia bukan dia semula jadilah, tak ada ni, tak ada peraturan. Dia ada peraturan yang mereka kena ikut kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tunduk. Kalau pokok pun tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia lagi. Manusia tak nak sujud kepada Allah. Ada tak manusia yang tak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ramai manusia tak sujud kepada Allah. Pokok-pokok pun, tumbuhan dan pokok-pokok pun tunduk, taat, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikan lagi manusia. Nak lagi yang besar lagi, was-sama, dan langit, rafa'aha, Allah Subhanahu Wa Taala telah tinggikan dia, wa wada'al mizan, dan dia telah meletakkan al-mizan. Tiga ayat ni adalah tentang al-mizan. Ulama tafsirkan banyak pandangan. Mizan ni apa ni? Al-mizan. Mizan ni dacing lah kita cakap
lambang logo UMNO tu dacing kan. Begitulah mizan tu kan. Mizan adalah dacing di sini kita cakap. Jadi dia adalah neraca. Kenapa dia digambarkan mizan ini, dacing ni? Kerana dia melambangkan keadilan. Orang tu kalau bermizan, kita panggil lah, bermizan, dia seimbang dan dia adil. Itu mizan. Bila kita lihat logo tu je, ini logo parti yang adil. Contohlah, bila kita lihat logo tu, parti yang adil. Tak tahulah UMNO punya logo tu, Barisan ke UMNO tu, kena tanya mereka lah kenapa mereka letak logo tu kan. Tapi logo mizan itu, logo timbangan atau neraca tu, dia melambangkan keadilan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia cipta langit, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dia dengan mizan. Jadi wawada'al mizan. Di sini ulama ada dua tafsiran. Satu tafsiran kalau kita tengok Indonesia punya, dan langit telah ditinggikan dan dia ciptakan keseimbangan. Keseimbangan. Jadi pada langit ni ada mizan, ada keseimbangan. Kalau Melayu pula tertafsir pula, dan langit dijadikannya bumbung tinggi serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Panjang Melayunya. Jadi apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala adakan mizan. Di sini ulama tafsirkan adalah Al-Quran. Mana kita nak dapat peraturan Allah, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kita nak dapat? Kita takkan nak cari undang-undang Allah di Britishnya law ke, siapa punya law ke, itunya law siapa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dan Allah telah meletakkan mizan keadilan. Dia mencipta langit. Dua tafsiran lah. Satu kata langit itu seimbang, dan satu kata Allah dah cipta langit dan dia telah letakkan peraturan dalam undang-undang pada alam ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alla tatghaw fil mizan, jangan kamu melampaui batas dalam menjalankan keadilan, jangan langgar keadilan. Itu dia. Dua tafsiran lah. Satu cakap agar kamu jangan merosak keseimbangan itu. Itu langit tadi. Keseimbangan, kalau kita ambil yang keseimbangan itu langit, maka jangan kamu rosakkan keseimbangan itu. Dia cakaplah merosak alam lah. Apa dia panggil? Merosak alam kan? Bukan bencana alam, pencemaran alam. Allah dah letakkan mizan dia dalam itu, jangan kamu rosakkan. Dan kalau yang kedua pula, dia katakan adalah undang-undang, jangan kamu melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Jangan kamu tak adil. Jadi Allah SWT telah ciptakan alam ini dengan keseimbangan, dengan keadilan. Manusia pula yang hidup tanpa keseimbangan, tanpa menjalankan keadilan. Tak tahulah tuan-tuan, kita kalau hidup dalam negara yang adil, dalam sebuah negeri yang adil, negara yang adil, kita rasa tenang, hati tenang. Kita rasa di sana adanya keadilan. Contohlah nak beli rumah, dia buka rumah, rakyat semua boleh beli rumah, dia adakan rumah mampu milik. Ya, ada tak sistem keadilan dijalankan? Saya tak merujuk ke negeri mana-mana. Ini contoh je, sebuah negeri buka rumah mampu milik ini tak. Ada tak keadilan? Boleh tak seorang itu dia rasa aku tak ada rumah, miskin, aku gaji pun kecil, dia boleh dapat tak hak dia tu? Dia boleh dapat dia tidak? Atau tidak? Kalau negara tu, negeri tu menjalankan keadilan, dia rasa tenang, insya-Allah kita akan dapat. Kalau tak ada keadilan, nak dapat rumah pun tak boleh. Jangan cakap benda-benda lain, benda yang asasi, basic, yang dia perlukan, rumah pun dia takkan dapat juga. Untuk nak kerana apa? Tak ada keadilan di dalam itu. Jadi rosak.
Apa tak ada keadilan? Apa lagi yang ini, yang itu, yang ini. Orang sekarang bising tentang anak-anak mereka skor tinggi-tinggi 9A, 10A, tapi tidak ditawarkan. Ada tak sistem keadilan yang dilaksanakan? Bila tak ada, habis. Hidup kita tak tenang, hidup kita rasa hidup kita tak akan dapat lah apa yang hak-hak kita ni bila tak ada keadilan. Tapi kalau ada keadilan, settle, kita akan rasa tenang. Apa saja kita akan rasa tenang dan kita akan dapat keadilan. Apa sajalah, kalau kita kita pergi ke mahkamah, yang paling ditakuti bila dibawa ke mahkamah, ada tak sistem keadilan dalam kehakiman atau tak ada? Itu aja orang takut, bimbang kan. Ada tak sistem keadilan, adil ke tidak dalam. Jadi bila tak ada keadilan ini rosak. Sedangkan Allah cipta alam ini seimbang, iaitu dengan adil. Manusia pula tidak menjalankan keadilan. Kemudian Allah perintah. Satu, mula-mula Allah cakap jangan kamu melanggar, merosak, melampau dalam perkara keadilan ini. Jangan kamu langgar. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti. Dan tegakkanlah wazna, tegakkanlah keadilan itu. Wazna di sini wazan. Wazan ni adalah alat menimbang. Alat menimbang. Jadi Allah cakap, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, bil qisti, dengan adil, wala tukhsirul mizan, dan jangan kamu mengurangi barang yang ditimbang. Bagaimana tuan-tuan kalau kita pergi ke kedai dululah, sekarang tak tahu cara dia menimbang ni. Saya di Mekah ni bagi apa ni, tengok orang Pakistan tu timbang, rasa macam menipu je. Dia timbang kita punya baju kan, laundry kan, dia tengok 5 kilo. Ya betul ni, 5 kilo kan. Kita tengok dia, cara dia menimbang macam itu. Kita pun tak tenang, rasa cara timbangan yang paling ketara sekali Allah mention di sini, sebut di sini adalah menimbang. Kita kalau sekarang kita jarang lah sekarang semua dah macam ni, adalah modern sekali menimbang. Kalau dulu punya cara menimbang tu, Allahu Akbar. Jadi Allah SWT tegaskan di sini, betulkanlah cara menimbang dengan adil, dan jangan kamu kurangi barang yang